بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الحامدين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا وأسوتنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, ahli kuasa surah, muslimin muslimat, hadirin hadirat, sidang Jumaat, sidang pendengar sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tamanya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana ada limpah dan kurnia izin Allah Ta'ala dapat sama-sama menaikkan tanggungjawab kita sebagai hamba Allah Ta'ala, iaitu kita solat maghrib berjemaah. Dan Alhamdulillah, mana yang kita tahu ini adalah salah satu ibadat, dan ianya adalah ibadat yang pertama yang akan disoal oleh Allah Ta'ala tentang seseorang itu. Allah katanya setiap seorang solatnya. Dan sebab itulah jagalah solat, kerana solat ini sebagai tiang agama. Barang siapa yang tidak solat, maka dia sedang meruntuhkan agamanya. Kena ingat tu. Ini bukan benda barang, tapi dia benda yang sangat besar sebenarnya. Kadang-kadang kita tak erti nak fikir macam mana orang meninggalkan solat tanpa merasakan apa-apa. Dia tak semayang tapi tak rasa apa. Bahkan lebih menyedakkan dia lagi, dia tak semayang pun boleh makan juga. Ia menyebabkan dia akhirnya jadi kau rasa sedap. Orang lain semayang, tak kaya-kaya pun. Aku tak semayang, kau kaya, molek-molek ada pun. Ini adalah sebagai orang panggil benda istidraj yang diberikan oleh Allah. Itu nikmat yang sementara. Kalau kita nak nilai gitu kau, kalaulah dunia ni sangat bernilai di sisi Allah, nescaya orang kafir tidak makan kedarah. Apa tidak memayang, dia kafir, kenyang oleh ada, kaya pada kita lagi, ada benda pun. Ini ada semuanya ada istidraj. Allah beri nikmat yang ada ini hanyalah sementara. Di hari akhirat kelak, dia tidak akan dapat merasai nikmat yang sebenar-benarnya. Sebab itu, kita orang yang menjaga solat, maka inilah salah satu daripada orang panggil tekad untuk kita masuk syurga Allah Ta'ala. Banyak amalan kita kena buat sebenarnya, tetapi ini adalah salah satu tekad. Bahkan ianya boleh dikatakan ibadat yang sangat penting, kerana ianya menjadi tiang agama. Barang siapa yang meruntuhkannya, maka dia sedang meruntuhkan agamanya. Sebab itulah orang-orang yang galik meninggalkan perkara yang diarahkan oleh Allah, melakukan perkara yang dilarang oleh Allah, mereka ni sebenarnya sedang tidur. Sedang tidur. Sebab itulah Sayyidina Ali sebut sesungguhnya manusia itu sedang tidur. Bila mana dia mati, barulah mereka ni kejut. Kita ni tengah tidur benar, walaupun mata celak, mandi celak mata, tapi sebenarnya kita ni tidur galik. Sebenarnya kita ni tidur. Sayyidina Ali kata, bila mana kita ni wa idza matu intabahu, bila mana kita ni mati barulah kita sedar. Sedar mana? Dulu ingat orang royak dah soal benda ni, kita tak royak. Orang royak dah jangan buat benda ni, Tuhan marah, buat juga. Masa tu baru teringat, baru sedar. Tetapi Sayyidina Ali kata, wa idzan tabahu nadimu, bila mana mereka ni kejut tidur, sedar,
barulah mereka nyesal. Tetapi Syekh Ali kata, walam tanfa'uhum nadamatuhum. Sesungguhnya sesalang dia itu tidak berguna lagi. Apa sekali je. Peluang hidup ni sekali je. Raya Allah tak akan kembalikan balik. Macam orang kafir lah minta dengan Allah, farji'na na'mal salihah inna muqinun. Dalam surah Sajadah. Bodek dengan Allah, ya Allah, nak minta balik semula lah, minta tolonglah ya Allah. Sebab kami yakin dari dulu, kami syok lagi ni benar-benar yakin. Tapi Allah kata, tak kata tak boleh. Walau syi'na la'atayna kulla nafsin hudaha walakin haqqal qawlu minni la'amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Tak kata tak boleh. Hak aku janji itu betul dah, bahawa aku akan penuhkan neraka ini, yang mana mereka yang menghuninya dari kalangan jin dan juga manusia. Habis dia bakar oleh Allah Ta'ala. Muslimin muslimat, hadirin hadirat sekalian, tersambung lagi pengajian kita daripada kitab Adis 40 oleh Syekh Muhammad Fahmi Zamzam, di mana disebut oleh pengusi tadi bahawa ini adalah hadis yang terakhir dalam kitab ni, hadis yang ke-42. Dia terakhir setelah berapa tahun berapa tahun dah kita baca ni. Habis dah 3 tahun dah. 3 tahun. Habis. Dah yang moga sebulan sekali, lamalah. Ada capur dak mari apa PKP pula. Lamalah dah. Jadi ini hadis yang terakhir, alhamdulillah. Kalau kita lihat, inilah besar pahala pengarang kitab. Besar pahala orang yang itu Syekh Fahmi Zamzam ini. Orang baca apa habis hadis yang disusun dengan ilmu yang dia ada, disusun berdasarkan kepada tajuk-tajuk yang bersesuaian untuk kita hidup di akhir zaman ini. Hadis diriwayatkan oleh an Auf bin Malik radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, افترقت اليهود على 71 فرقة فواحدة في الجنة و70 في النار وافترقت النصارى على 72 فرقة فأحدى 70 في النار وواحدة في الجنة والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة واحدة في الجنة و72 في النار قيل يا رسول الله من هم؟ قال الجماعة. رواه إمام ابن ماجه رحمه الله تعالى. Hadis ini diriwayatkan oleh Auf bin Malik radhiyallahu taala anhu. Auf bin Malik ini dia adalah kalangan sahabat yang saling menzarahi antara satu sama lain, antara dia dengan ada sahabat yang lain, Sya' bin Jasmah. Dia ni ayatnya Auf bin Malik ni tak banyaklah kita dengar riwayat ni, tapi dia ada cerita dia yang menarik sebenarnya. Ada dua orang lelaki dekat sahabat Nabi, nama dia Auf bin Malik, dan seorang lagi Sya' bin Jasmah. Dia ni, baik dua orang ni saling zarah. Aku zarahmu, mu zarah aku. Ya kawan, ya pergi mau jalan rumah. Sehinggalah dia kata satu hari, wahai saudaraku, siapa di antara kita yang akan pergi meninggal dunia lebih dulu? Lepas ni kena saling mengunjungi juga. Masa dia hidup, masa kita saing, kadang pergi rumah dia, kemudian dia mari rumah kita. Kemudian salah seorang pesan dia kata, dah kalau kita mati kat gigi, kalau salah seorang kita mati kat gigi, maka kita kena
amal kau ni muzarah aku zarahmu. Jangan tinggal zaman masih hidup je zarah. Masa lepas mati pun zarah juga. Jadi Auf bin Malik kata, betul ke gitu? Ya, Sa'ab jawab. Dia kata, ya, ditakdirkan oleh Allah Ta'ala Sa'ab meninggal dunia lebih dahulu. Pada satu malam Auf dia bermimpi melihat Sa'ab datang mengunjunginya. Mari. Lalu pun tanya, engkau wahai saudaraku? Tanya Auf, dia temu ke tu? Dia kata, ya, akulah ni. Bagaimana keadaan dirimu? Lalu dia kata, aku mendapat keampunan setelah dapat musibah. Apakah tanda hitam pada lehermu? Tanya Auf. Ini adalah akibat 10 dinar yang aku pinjam dari seorang Yahudi. Maka sila tolong jelaskan hutang tersebut. Ketahuilah wahai saudaraku, bahawa tidak satu pun kejadian yang terjadi di dalam keluargaku semua terjadi pula setelah kematianku. Bahkan terhadap kucing yang mati pun dipertanggungjawabkan juga. Ingatlah wahai saudara, bahawa anak perempuanku yang mati 6 hari yang lalu perlu engkau beri pelajaran yang baik dan pengertian baginya. Ini cerita yang, kisah yang menarik. Bagaimana dia ni dua orang sahabat yang baik. Zaman dia masa segur lagi. Kemudian salah seorang mati. Jadi dalam mimpi Auf ditemu. Dalam mimpi sahabat dia mari dalam mimpi Auf. Jadi pun ceritalah, bila dia melihat ada tanda hitam pada leher dia. Dia pun tanya, dah apa jadi hitam lehermu tu? Kat lehermu. Dia kata, ni akibat 10 dinar hak aku pinjam dari seorang Yahudi, aku tak bayar. Maka tolong jelaskan hutang tersebut. Ni tara tu hutang ni kena lesah. Boleh mati. Sehingga tanda pesan suruh tolong lesah. Ketahuilah bahawa saudaraku, bahawa tidak sesuatu pun kerja yang terjadi di dalam keluargaku, semua terjadi pula setelah kematianku. Maknanya, hak benda yang berlaku dulu lepas aku mati ada berlaku juga. Bahkan terhadap kucing yang mati pun dipertanggungjawabkan juga. Maknanya kalau kucing yang kita salah buat ke dia masa kita hidup dulu, Tuhan akan bertanggungjawabkan. Jangan bagi kurang. Terajang binatang tu, terajang ni memang lari jahat, tapi tak ada akal. Dia tak ada akal, dia boleh senja. Tahu? Jadi ingat molek. Jadi dia pesan gitu supaya dia ambil pengajaran daripada apa yang telah berlaku terhadap dirinya. Oleh sebab itu, kita ni kena ingat molek dari satu sudut. Bila ada mimpi orang yang mati ni, ia ada beberapa makna, ia ada beberapa petunjuk sebenarnya. Pertama, barangkali ada benda tak lesah masa hidup. Faham? Ada benda tak lesah zaman hidup. Kena fikir apa yang mari dalam mimpi kita. Kalau royak lalu mudah. Contoh ayah kita mari dalam mimpi, kata ayah ada hutang orang tu sekian-sekian. Itu mudahlah. Tapi kalau jenis mari sok mudah royak kenapa? Nah, tu kita kena cek. Ada berhutang ke, ada buat salah orang ke apa ke, kena cek benda tu. Yang kedua, tanda rindulah, tapi waktu tu kita tak tahu. Tapi kalau dia mari kerek sangat, tu menandakan bahawa ada sesuatu yang belum selesai bagi si mati itu. Jadi kena tengoklah, kena perhati molek ada benda-benda tak lesah. Auf bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan. Maka hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga, dan yang 70 lagi masuk neraka. Manakala orang Nasrani pula berpecah belah menjadi 72 golongan. Maka 71 golongan masuk neraka, dan hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga. Demi Allah, demi Tuhan,
yang diriku di dalam kekuasaannya. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan sahaja yang masuk syurga. Dan 72 lagi akan masuk neraka. Sahabat bertanya, golongan manakah yang selamat itu, wahai Rasulullah? Lalu Nabi jawab, mereka adalah manhum qala al-jamaah. Mereka itu adalah jemaah. Disebut dalam terjemahan ini golongan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hadis ni ada riwayat yang lain juga. Riwayat yang lain. Bila mana siapa dekat, Nabi kata umatku berpecah sehingga 73 puak. 72 masuk neraka. Satu saja masuk syurga. Lalu sahabat tanya, wahai Rasulullah, siapakah kumpulan itu? Maka Nabi sebut, ma ana alaiha wa ashabi. Nabi kata, yang masuk syurga itu adalah siapa dia? Orang yang ikut aku dan juga orang yang ikut sahabat-sahabat aku. Jalan aku dan juga jalan sahabat aku. Ikut hak Nabi. Hadis ni menunjukkan bahawa umat manusia dia berpecah. Manusia secara umumnya berpecah. Bukan Yahudi, Nasrani, Islam saja. Bukan manusia ni dia ada macam-macam pasang. Dia ada macam-macam pemikiran. Allah sebut dalam Al-Quranul Karim, kalau boleh antara mafhumnya Tuhan kata, kalau boleh Allah Subhanahu Wa Taala boleh saja nak jadikan umat ni satu, sepala. Dah jadi banyak-banyak. Padang dah, saja. Tetapi tujuan Allah jadikan berpuak, berpecah kerana tujuannya adalah untuk menguji iman kita. Nak test iman kita lagu mana. Kita ikut hak betul ke hak salah. Sebab itulah yang dimaksudkan dengan jemaah yang selamat ini ialah golongan yang tetap berpegang teguh, yang tetap berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, dan juga dengan pendirian sahabat-sahabat dan juga salafus saleh ataupun yang diistilahkan oleh para ulama, itu golongan apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut jelas, manusia ni di akhir zaman dia berpecah. Dia berpecah. Oleh sebab itulah, kalau kita lihat, di sana adalah hadis-hadis yang berkait dengan bab ini banyak lagi disebut. Kalau kita lihat, kita ambil punca sebab pecah ni. Banyak pecah berlakunya perpecahan. Berlaku perbalahan ni banyak. Pecah ni ada sebab. Terutamanya kalau kita lihat Yahudi tu, Nasrani kau anda dia lah. 71, 72, tak apalah dia tu, kita tak peduli sangat. Cuma kita ambil orang panggil sudut kita ni, umat Islam, ada berapa Nabi kata berpecah sehingga 73 puak. Bilang, nak bilang, tapi takkan nak bilang. Ada fikrah-fikrah, fahaman-fahaman, cabang-cabang yang berkait dengan akidah, terutama dalam bab akidah. Ada Mu'tazilah, ada Ibadiyah, ramai apa ni, ada juga apa ni, Batiniyah. Kemudian ada juga lagi golongan-golongan macam-macam yang adalah. Kalau ngaji bab akidah Milal wan Nihal, ya ada sebut tentang kumpulan-kumpulan yang ada di dalam Islam. Ini kumpulan-kumpulan yang berkait dengan akidah. Dari segi akidah, kepercayaan. Ada golongan Zahiri, bermazhab Zahiriyah. Ada hak yang bermazhab Qadariyah. Qadariyah. Ada hak Syiah. Jadi kita tak bilang lah. Cumanya, nak ayatnya, di akhir zaman
akan berlakunya perpecahan yang banyak puak, banyak kumpulan. Sama ada segi akidah ataupun fahaman-fahaman yang lain. Dan antara punca perpecahan itu adalah disebabkan yang pertama, iaitu tidak kembali kepada Al-Quran dan juga Sunnah. Pertama, sebab apa? Sebab tidak ikut Quran, tak ikut Sunnah Nabi. Ini punca dia. Dalam sebuah hadis Nabi sebut, kita telah baca hadis ni lama dah. Antaranya Nabi SAW kata, wa ma lam tahkum a'immatukum bi kitabillah wa yatakhayyaruna wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah wa yatakhayyaruna mimma anzalallah illa ja'alallahu ba'sahum bainahum. Ni Nabi sebut punca dia. Hadis yang kalau kita ingat dulu tu dah baca, ada 5 perkara. Ingat dak Nabi, ingat baca. Nabi kata 5 keadaan. Khamsun idza tulitum bihinna. Nabi kata ada 5 keadaan kalau berlaku kepada kamu, nescaya akan berlakunya, akan ditimpa ujian terhadap kamu. Aku minta berlindung kepada Allah daripada kamu sempat dengan zaman tersebut. Atau Nabi sebut apa dia? Dan tidaklah pemimpin, pemerintah, wa ma lam tahkum a'immatuhum bi kitabillah, tidaklah mana-mana pemimpin, ketua yang meninggalkan hukum Allah dan memilih selain daripada apa yang telah dipilih oleh Allah dan Rasul, illa ja'alallahu ba'sahum bainahum, nescaya Allah akan jadikan perselisihan, perbalahan di antara satu sama lain. Bala. Punca sebab apa? Sebab meninggalkan Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Allah sebut dalam Al-Quran, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu. Tuhan kata, wahai Muhammad, ayatlah dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, agama Islam yang betul lurus. Fattabi'uh, maka hendaklah kamu menurutnya, ikut, dan janganlah wala tattabi'us subula. Wa annaha sirat wa anna hadha sirati, ini ada satu-satunya jalan. Sirat ni jalan, satu jalan. Satu jalan ni adalah satu-satunya jalan agamaku yang lurus, maka kamu kena ikut. Wala tattabi'us subula, jangan kamu ikut jalan-jalan yang banyak. Jalan-jalan yang banyak, jalan-jalan yang lain, daripada itu yang akan mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Dengan yang demikian itulah Allah perintahkan kamu supaya bertakwa. Ini punca dia sebab meninggalkan Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Yang kedua, para ulama kata punca berlakunya perpecahan, yang kedua adalah kerana tidak mengambil keseluruhan agama. Tak ambil keseluruhan agama. Ambil ke agama tapi ambil sikit-sikit. Catat situ, sini sikit. Dia tak ambil sepenuhnya. Maka kalau kita lihat, perkara ini juga merupakan di antara sebab utama berlakunya perpecahan. Itu ambil sebahagian daripada agama dan meninggalkan sebahagian daripada agama. Inilah perangai orang Nasrani. Allah sebut dalam Al-Quran, wa minal ladina qalu inna nasara akhadna mithaqahum fanasu hazzan mimma dhukiru bih fa'aghrayna bainahumul adawata wal baghdha ila yaumil qiyamah. Ambil sebahagian, tinggal sebahagian. Ini perangai orang-orang ahli kitab dulu.
Yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam itu secara keseluruhan. Jangan ambil separuh, tinggal separuh. Sebab itulah perangai orang Yahudi, orang ahli kitab, mereka ini yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Percaya sebahagian, tinggal sebahagian. Percaya hak mana? Percaya hak kena dengan jiwa dia. Hak kena dengan dia tak apa lah. Kalau tak kena dengan dia, dengan cangguh habis. Ni perangai gitu banyak. Perangai gitu banyak lah ni. Orang-orang Islam sendiri. Kalau tak kena dengan selera dia, dia tetap habis-habisan. Walaupun mendetu betul. Tapi kalau hak kena dengan dia, memang tak apa lah. Tambah pula lagi. Tambah pula kau sedap. Oleh sebab itu, ni macam-macam yang berlaku di akhir zaman ni. Bila hak dia tahu, hak ia nak, ia terima, hak ia tak ambil. Walaupun ianya ada arahan daripada agama, dalam agama, dia tetap meninggalkan. Sebab apa? Sebab kerana kekufuran ataupun barangkali kebencian yang ada dalam diri. Orang Nasrani perangai dia kerana, dan di antara orang-orang yang berkata bahawa kami ini orang Nasrani, kami juga telah mengambil perjanjian setia daripada mereka. Maka mereka juga melupakan itu, meninggalkan sebahagian dari apa yang diperingatkan mereka dengannya. Lalu kami tanamkan perasaan permusuhan dan kebencian di antara mereka sampailah hari kiamat. Oleh sebab ia tinggalkan ajaran agamanya, maka Tuhan jadikan perbalahan antara satu sama lain. Sehingga berlaku pecah sehingga 72 kumpulan. Samalah juga Islam, orang-orang Islam, umat Islam berpecah. Disebabkan apa? Disebabkan mengambil sebahagian dan meninggalkan sebahagian daripada ajaran Islam. Yang ketiga, para ulama kata punca berlakunya perpecahan ialah disebabkan kejahilan. Jahil tak tahu, tak erti. Jahil ni lawan dia alim. Jahil lawan dia alim, tahu. Jahil ni tak tahu. Punca punah rosaknya umat Islam sebab kejahilan. Kita lihat zaman sekarang, orang nak mari majlis ilmu ni bukan mudah, payah. Ganggih majlis ilmu ni tak ramah. Ada tak ramah. Tapi program main ramah. Tuhan buat maknanya, mana lumrah, bukan lumrah, mana gitu je ni cara pemikiran seseorang. Majlis ilmu tak ramah, tapi majlis main ramah. Sebab apa? Sebab jahil. Bila majlis ilmu tak mari, maka koh jahil. Koh jahil. Sebab itulah kejahilan lah, ulama kata, merupakan salah satu faktor yang akan menatijahkan kepada perpecahan, kerana ia tidak didasari dengan ilmu. Selain itu, di antara tanda kiamat akan berluasanya kejahilan, dan ilmu pula akan diangkat. Jahil bertambah, ilmu diangkat. Orang tak erti, orang tak minat dah nak belajar, nak tu. Tak seumpama namanya. Sehingga sekarang ni kita perlu menggunakan strategi, cara macam-macam untuk orang nak ada ilmu. Mungkinlah kita kata sekarang, mungkin dengan cara yang ada ini kita ambil pendekatan. Kita pun fikir sangka baik juga. Mungkin orang tak mari surah ni, dia dengar secara live. Dah. Husnuzonnya gitulah. Tengok. Dan barangkali dalam surah ni 20 orang. Tapi ada dengar ramai. Ini salah satu juga orang panggil kelemahan dari segi teknologi. Bagus dari satu sudut, untuk orang dengar sambil mana, walaupun tak lagi surah, dia boleh dengar juga. Positifnya gitu. Tapi masalahnya yang kita hadapi adalah orang yang tak ada benda-benda pun patut boleh mari surah, dia tak mari. Itu yang masalah. Patutnya dengar secara live ini,
bagi orang-orang yang orang ada masyarakat. Kalau dah nak tinggal kerja, contohnya ada apa-apa tak nak tinggal, maka dia dengar rumah. Tapi tak boleh jadi amalan. Amalan ke mana? Kalau dalam ni semua, ia pakat nekat bulan depan, kita pakat tengok live belaka. Pada Nizam seorang, lepas tu pakat tekan. Jadi gitu tak? Jadi, bukan kita ambil barakah. Dengar cara live itu ada faedah. Bukan kita kata kosong, dah ada faedah. Hatta kalau orang tanya tidur dalam majlis ilmu pun lebih baik daripada tidur rumah. Faham? Tapi jangan saja tidur. Ada zaman belajar dulu, Syekh boleh mengajar bila kita nadah kitab. Ada seorang tu tidur. Tengok dia tidur tu, Syekh tengok dia tidur. Syekh tu puji. Syekh ambillah tu. Kata bagus, kata. Pemuda ni bagus. Letih-letih pun mari juga. Siapa tidur dalam majlis ni? Kalau tekok tak ada adab lah dia. Tapi tengok cara positif dia. Kita nak fikir positif. Baik tidur gitu daripada tidur rumah. Paling kurang, ia boleh barakah keberkatan dalam majlis ilmu. Faham? Artinya tidak arah tidur. Pertama mungkin ia bosan. Yang kedua mungkin ia ngatu. Nak teguan dia tau. Tidak arah. Nak tidur, tertidur. Awak mana tadi? Dah ya balik ada-ada. Pergi padang, balik kat garik. Tapi serak mari surah. Tengah ngajar, tidur kelak. Nak kata ke mana? Jangan orang marah pula. Kata masa mari hari minggu depan, mari tidur. Jangan. Biar je mari. Cuma jangan jadi amalan. Kalau jenis kuliah kau, memang gitulah jadi tidur semua. Jangan amal sekali. Dia kau sedap. Hamba kata sungguh. Dulu zaman budak-budak, khutbah Jumaat dah je tidur. Dah je tidur. Duk kapung. Tapi bila duk sekolah asrama, ini jadi lekat buat. Tok khotik duk pegang mimbar, Assalamualaikum, start kita pun lalu. Siapa ke doa-doa pun duk sedar. Bila balik kampungnya tidur juga. Kata tak boleh main gini. Tak boleh amal. Kalau lama jadi kau sedap. Dia kau sedap. Kau tahu kuliah kau sedap tidur. Dan khutbah kau sedap tidur. Dia kena lawan. Tapi nak ayatnya apa tadi? Nak kaitnya, maksudnya ilmu. Jadi kita ada peluang. Mungkin orang tak mari surah, tapi dengan teknologi internet yang ada sekarang dah boleh manfaatkan. Tak masalah, kita taklah kata tak tu, tapi dari segi barakah majlis ilmu ni dia lebih lagi. Sebab apa? Nabi sebut, wa innal malaika la tad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan bima yasna. Kerana Nabi kata sesungguhnya para malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya kepada orang-orang yang menuntut ilmu kerana meredai apa yang mereka buat. Redha. Jadi kalau itu tak ada masyarakat apa, mari dengar marilah. Tapi dari satu sudut yang lain mungkinlah kita kata, lain ni pun orang dok mari surah tapi dia dengar YouTube, dengar bila dia tengok video-video Facebook, tengok video-video yang baik, tapi bila ada pengisian paling kurang adalah kesedaran sikit kali tengoklah. Kalau tak tengok kekal jahil juga. Kadang-kadang tidak tahu. Ya memang tak aja menapak surah sejik. Tapi bakal dengar lama-lama mungkin tak pergi surah kita. Dia tak pergi sejik kita yang malu. Dia pergi part lain. Apa dia takut orang kampung tengok, mana dia ni tak aja nampak surah, mari surah pelikkan. Dah mungkin malu dia pergi kat lain. Wallahu a'lam, tu tak tahu. Tapi nak ayatnya kena basmi kejahilan ini dengan menuntut ilmu. Masyarakat kena berobat ni. Sebab rosak punahnya manusia ini disebabkan tak ada ilmu. Dan perbahasan yang dibahaskan oleh ulama adalah siapakah golongan yang terselamat itu. Setelah kenapa ni? Ada beberapa pendapat yang dibahaskan oleh para ulama siapakah golongan yang terselamat itu. Jadi para ulama berbeza pendapat berkait dengan siapakah
seorang yang kumpulan satu golongan yang terselamat itu. Kalau kita lihat di sana ada beberapa, kalau kata Imam Asy-Syatibi di dalam kitab Al-I'tisam ada menyatakan beberapa pendapat berkaitan golongan yang berjaya ini. Beliau menyatakan bahawa telah berlaku perselisihan dalam kalangan ahli ilmu dengan perkataan al-jamaah seperti mana yang dalam hadis yang kita baca tadi. Pertama, pendapat Al-Aswad bin Al-A'sam bin Al-A'zham adalah pendapatnya adalah golongan yang berjaya dan barang siapa yang berada bersama mereka ini pada perkara atau urusan agama, maka dia berada dalam bersama kebenaran. Pendapatnya adalah menjadi majoriti, yang mana di dalamnya terdapat mujtahid ummah ahli syariat yang beramal dengannya, dan selain daripada itu termasuk di bawah kumpulan ini kerana mereka ini hanya mengikut para imam dan para ahli syariat. Pendapat ini disokong oleh Abu Mas'ud Al-Ansari. Siapa dia golongan yang satu masuk syurga itu? Ada golongan, mereka mengatakan golongan yang berjaya, dan barang siapa bersama dengan mereka pada perkara atau urusan agama, maka dia berada dalam kebenaran. Siapa dia kau itu? Yang mana golongan jamaah tersebut ada terdapat mujtahid ummah. Bila sebut jamaah tu kumpulan. Kumpulan tu siapa dia? Dalam tu kumpulan tu jemaah. Jemaah ni organisasi. Jemaah bahasa Arab. Bahasa Melayu kita organisasi. Apa putih payah organisation. Dah. Kumpulan. Jadi kumpulan tu siapakah ahli kumpulan tersebut? Dalamnya ada mujtahid ummah. Para mujtahid ummah, ulama-ulama dalam tu. Ahli syariat yang beramal. Ahli syariat yang beramal dengan apa? Dengan apa yang mereka pelajari, yang mereka tahu. Dan selain daripada itu termasuk dalam kumpulan ini kerana mereka hanyalah mengikut para imam dan ahli-ahli syariat. Jadi kumpulan orang tu dan pengikut-pengikut dia. Dalam sebuah kumpulan tu ada para mujtahidin dan juga para ahli syariat yang beramal. Bukan ahli syariat tak beramal, jenis beramal. Maka pengikut-pengikut dia termasuk di kalangan orang yang berjaya. Satu tu. Dapat pertama. Yang kedua, imam daripada kalangan ulama yang mujtahid. Itu para imam dan ahli ilmu yang mengikut petunjuk daripada Al-Quran dan juga sunnah. Maknanya imam-imam, pemimpin-pemimpin daripada kalangan ulama-ulama yang mujtahid. Itu para imam dan juga ahli ilmu yang ikut petunjuk daripada Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Ulama-ulama, orang alim. Ini ada pendapat yang mana cenderung kepadanya ialah seorang ulama bernama Abdullah bin Mubarak, Ishaq bin Rahawai, daripada ulama salah berpendapat gitu. Maknanya siapa dah kumpulan jamaah tersebut, iaitu dalam tersebut ada imam-imam kalangan ulama mujtahid, iaitu para imam dan ahli ilmu yang ikut sunnah Nabi, ikut Quran. Dalam tu alim ulama yang ikut petunjuk Al-Quran, ikut sunnah Nabi. Sebab faham tak, bila nak bincang 73 kumpulan, tapi saja ni ulama bahasa apa dia? Jemaah tu. Itu dalam tu disebut ada alim ulama di dalam tu. Pendapat yang ketiga kata para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana dalam tu ada para sahabat Nabi. Kerana mereka lah yang mendirikan tiang-tiang agama dan memperkukuhkannya. Pendapat ini bertepatan dengan riwayat yang lain. Bila mana sahabat tanya siapa kau kumpulan itu, maka Nabi kata ma ana alaiha wa ashabi. Iaitu hak aku berada dalamnya dan sahabat-sahabatku. Dan ini merupakan pandangan Umar bin Abdul Aziz juga. Jadi ini kata hak yang para sahabat jemaah tersebut adalah para sahabat. Dia jadi kecil lah. Sahabat Nabi je jemaah tu. Dah lain dah lah. Jadi kecil lah sikit. Pendapat yang keempat kata jemaah umat Islam. Jamaatul muslimin, jemaah umat Islam
adalah apabila mereka bersepakat di atas satu ketua, maka wajib ke atas yang lain untuk bersama dengan pemimpin tersebut. Untuk itu Jum'ah yang dimaksudkan adalah kembali kepada kesepakatan ke atas imam yang bertepatan dengan Al-Quran dan Sunnah. Maksud Jum'ah yang keempat, Jum'ah umat Islam. Itu kumpulan umat Islam yang mana apabila dia sepakat untuk pilih satu ketua, maka ketua itu dia ikut Quran Sunnah Nabi, maka orang kena ikut. Kena ikut dia. Demikianlah, inilah antara beberapa pandangan atau pendapat yang dinyatakan oleh para ulama dalam memahami hadis berkaitan dengan perpecahan ini. Namun disebut di sini Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam satu wawancara pernah diajukan tentang soalan ini, tentang hadis ini. Maka pandangan dia berkaitan dengan hadis ini terdapat tambahan daripada perawi di dalam matan hadis ini, ialah lafaznya semuanya akan dimasukkan ke dalam neraka. Selain itu, beliau Syekh Yusuf Al-Qaradawi disebut membahaskan dengan panjang lebar berkaitan dengan hadis ini dalam kitabnya As-Sahwah Al-Islamiyah, yang mana dia berkata hadis ini ada kemusykilan sikit. Perbahasan pula lah dari segi keabsahan hadis pula. Itu pada satu aspek yang menyatakan bahawa perpecahan umat Islam lebih banyak berbanding perpecahan yang berlaku daripada golongan Yahudi Nasrani. Yahudi 71 je, Nasrani 72. Jadi macam ada timbul persoalan situ. Dan menyatakan semuanya masuk dalam neraka melainkan satu golongan sahaja. Pernyataan seperti ini akan buka ruang untuk setiap golongan mendakwa bahawa mereka ada golongan selamat, hak lain tak selamat. Bila ada gini kata 73 pecah, ada yang aku tu. Jadi yang membuka ruang aku dia. Jadi itu. Dan mengatakan, dan Syekh Yusuf Al-Qaradawi merumuskan, menyatakan bahawa hadis-hadis itu tidak menunjukkan bahawa perpecahan yang berlaku itu akan kekal sehingga akhirat. Tetapi apabila muncul perpecahan di kalangan umat Islam, cukuplah yang menjadi bukti akan kebenaran hadis ini. Kerana mungkin sebahagian telah muncul dan kemudian ia berjaya ditumbang oleh kebenaran sehinggalah dia lenyap selama-lamanya. Syekh Rasul Qaradawi kata perpecahan ini dia tak berlaku lama. Dia pecah sampai 73. Tapi ia tak kekal. Sampai masa akan berada di bawah satu naungan saja. Sebab apa? Hoaxa ni dia berabak sehingga 72 itu selamat. Ini pendapat Dr. Yusuf Al-Qaradawi menyatakan sedemikian. Setelah melihat pada beberapa pandangan berkaitan ini, maka disebut oleh pengarang, maka kami cenderung mengatakan bahawa hadis-hadis tersebut adalah sahih. Dia sahih sebenarnya. Pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi ada satu ijtihad saja. Jadi nak ayatnya apa? Memang betul akan berlakunya perpecahan disebabkan tidak mengikut Nabi dan juga tidak ikut Al-Quran. Sebab itulah dalam sebuah hadis Nabi kata, innama halaka man kana qablakum bisu'alikum wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim, bisu'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Nabi sebut sesungguhnya yang menyebabkan orang-orang dulu punah adalah kerana banyak soalan dan mereka banyak perselisihan terhadap nabi-nabi mereka. Dah ikut Nabi, dah ikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita pandang pada pendapat-pendapat tadi, tengok dua pendapat yang ada 4 tadi, kalau kita lihat 3 daripadanya ataupun kesemuanya menunjukkan golongan yang terselamat itu adalah golongan yang berpegang kepada Al-Quran dan juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan, bukan sikit-sikit. Faham? Mana kalau berpendapat bahawa mereka ada kumpulan jamaah sahabat, maka sahabat itu adalah yang mengikuti sunnah Nabi, yang ikut Quran. Dan pendapat pertama kata mereka di kalangan mujtahidin, ulama, memang orang-orang alim duduk tu. Jadi kita duduk akhir zaman ni nak ikut siapa dia? Kita nak ikut siapa dia? Ikut ulama, ikut orang alim. Tapi orang-orang alim ni
bab ilmu, bab Islam orang tak berikut kadang. Orang benci pada agama, benci pada alim ulama, tak berakhir, tak suka. Bapa kalau ikut, kalau orang-orang ada ilmu kau, dia kata payah nak buat ni, tak boleh, nak buat ni tak boleh. Mudah biar pakar tak tahu, pakar boleh buat belaka. Ini pahaman-pahaman yang boleh menyebabkan tergolong di kalangan orang yang mengikuti golongan ahli-ahli neraka, oleh yahzubillah. Jadi tidak ke zaman ni kita kena pilih, kena pandai pilih nak ikut siapa dia. Kalau ulama, orang alim, orang yang tahu. Kerana orang-orang alim, mereka akan berusaha untuk menyelamatkan diri dia daripada api neraka. Sudah tentu dia akan berusaha juga untuk membawa pengikut-pengikutnya masuk syurga dan jauh daripada api neraka Allah Ta'ala. Jadi ni hadis yang dipilih oleh Syekh Fahmi Zamzam, hadis yang terakhir dalam kitab ini, peristiwa akhir zaman, dibawa bahawa pecah umat Islam sebanyak 73 puak, daripadanya sahaja yang selamat. Maka siapa dia kau? Maka Nabi sebut ma ana alaiha wa ashabi, itu jemaah tersebut yang mana mereka ikut sunnahku dan ikut sunnah khulafa'ir rasyidin al-mahdiin, khulafa'ir rasyidin, dan ikut sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi itulah hadis yang boleh kita kongsikan pada malam ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala berkati hidup pengarang pengarang kitab, penulis. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala jadikan kita juga bermanfaat dengan ilmu yang dikongsikan kepada kita. Jadi insya-Allah semoga kita dapat buat persiapan sempurna ataupun persiapan di akhir zaman ini untuk membolehkan kita tergolong di kalangan ahli syurga insya-Allah. Sekadar itulah yang baik pada Allah yang Maha Yang Kuat dan saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'il muslimina wal muslimat innahu ghafurur rahim. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.